cerita kat saya tentang orang yang suka berhutang tapi nak berlagak kaya ni memang tak baiklah dan tak bagus untuk diri dia, sebab dia lagi membebankan diri dia. Pengalaman dan apa yang saya alami, ada juga kawan-kawan ataupun orang sekeliling kita sanggup berhutang untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Benda tu nak ikut tu tak penting pun, tapi hanya ikut orang, ikut kawan nak dapatkan benda tu, dia sanggup berhutang untuk mendapatkan tu. Pada pendapat saya mengenai topik orang yang berhutang tapi liat nak bayar ni adalah sangat tak patut. Biasanya perkara macam ni banyak berlaku pada peniaga-peniaga kecil macam kami. Contoh pengalaman yang pernah saya alami, bila kita dah hantar makanan, customer akan cakap nanti dia transfer. Tapi bila kita tunggu-tunggu tak ada pun. Kadang sampai sebulan ke 2 bulan baru selesai pembayaran. Pada pendapat saya, orang yang suka berhutang, segelintir mereka memang nampak hidup dalam kemewahan. Lepas tu kalau tengok gaya hidup mereka pun nampak luar biasa lah dari seperti yang biasa kan. Contohnya beli barangan yang branded, kereta besar, rumah besar. Tak semua, tapi orang yang suka berhutang ni lah. Dan hakikatnya keliling pinggang penuh dengan hutang. Itu dia keluh kesah, Fahin. Ya, hutang atau wayang. Kita ringkaskan je, mudahkan je. Perkara ni bila orang nak berhutang dengan kita, perlukan wang dan sebagainya, berbagai alasan, berbagai cerita-cerita sedih datang kat kita kan. Merayu kita pula tak sampai hati, tak nak bagi macam alamak. Kalau jadi kat kita macam mana pula? Lepas tu bila kita minta pula, nantilah dan berbagai alasan. Tapi bila kita kata skodeng-skodeng dia kan, rupanya wah, dah pergi bercuti, dah senang hidup dia kan? Itulah. Masing-masing ada pengalaman kot, ada? Betul, ada. Kita nak tanya tetamu-tetamu kita pula ada pengalaman ke tidak. Tapi sebelum itu kita kenalkan dulu. Bersama kita di studio WHI hari ini, kita bersama dengan Mona Allen. Khabar Mona? Baik. Dan bersama sahabat kita Fazli Zainal. Apa khabar Fazli? Alhamdulillah. Akhirnya kita bertemu di studio. Itulah dia. Kita jumpa dalam talian je, video call saja. Y'all semua okey dah? Okey, baik. Okay? Alhamdulillah. Dan bersama-sama kita juga dalam talian video ialah Dr. Azizul Azli Ahmad, pensyarah di UiTM Sri Iskandar Perak. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Farin, Hawa. Baik. Alhamdulillah. Doktor sihat Alhamdulillah, sihat. Okey, hari ini topik cukup menarik ni. Wayang atau hutang. Okey, izinkan kami bertanyakan dulu pada tetamu-tetamu kita di studio terlebih dahulu. Okey, mungkin untuk Mona sendirilah, ada pengalaman tak seperti mana yang kita dah ceritakan daripada awal tadi tu? Okey, tipulah kalau kata tak ada pengalaman kan. Mesti semua orang mesti akan ada pengalaman dihutang kan. So pengalaman Mona tak bolehlah kita nak buka aib orang, tapi pernah lah. Jadi bila kita minta hutang tu macam biasa, sekali kita minta, 2 kali kita minta dia tak bayar, takkanlah kita nak minta kali yang ketiga. So benda macam tu lah. So bila kita buka Instagram dia, kita tengok dia pergi bercuti, beli barang-barang macam wow sangat kan. So kita nak buat macam mana tu? Memang kita diamkan je lah. Itu adalah pengalaman saya. Takkan tak telefon pergi minta, Yalah. nampak pergi bercuti, nampak beli. Tak ada, tak buat macam tu. Itulah masalahnya, kita yang bagi segan. hutang ni Kita pula pula segan. yang Kita segan segan. kan. Kalau Fazil pula macam mana pengalamannya? Kita nak share pengalaman dulu. Hampir serupa. Konsep dia memang macam itulah. Kalau orang yang berhutang dengan kita yang bagi pinjam ni, yang segan nak telefon diorang. Tapi saya message lah. Kalau dah sampai 3 tahun, masih senyap lagi. Dan yelah, kita pun faham. Semua orang berhutang dan semua orang ada hutang. Sama ada hutang kereta, hutang sewa beli rumah kan. Tapi yang ini hutang dengan kawan-kawan yang kita tahu dia memang sama-samalah senang cerita dalam satu industri. Kan? So kita pun tahu dia ada, kita tahulah tengok. Dia ada kat dalam drama ni. Jeng. Kita bagi hint-hint je lah kan. Alamak tacut. Wayang di dalam dan di luar drama. Memang sangat-sangat. Mungkin sebelum ni ada skrip-skrip yang sama dia guna pakai juga daripada dalam drama tu untuk minta pinjam dengan kita. Okey, kita nak masuk pada Dr. Azizul. Dr. Azizul, okey. Bila kita bercerita tentang ni hal-hal hutang atau wayang ni, sebenarnya apa yang membawa kepada isu seperti ini sebenarnya? Adakah sikap manusia? Adakah mungkin tidak ada persetujuan yang jelas, tak buat kontrak ataupun apa pendapat peribadi daripada doktor sendiri? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farin. Terima kasih Awal.
Saya dengar tadi Mona cerita, Fadli cerita, saya percaya dia yakin benda ni saya rasa hampir semua orang ada pengalaman manis. Manis lah. Manis kan? Sebab orang ni waktu dia datang pinjam duit kita, dia punya manis tu lebih hebat daripada pelakon sinetron, drama dan sebagainya. Tetapi lepas dia dapat duit, kita dah jadi musuh nombor 1 negara lah. Saya tulis tu. Musuh nombor 1 negara. Twitter dia blog, dia tak bersembang kita dia sebab apa benda ni. Betul. Nombor 1, saya rasa ada beberapa faktor yang mungkin kita boleh belajar lah hari ni. Saya senaraikan beberapa panduan jugalah ya. Nombor 1, mulai sekarang, boleh tak kita mulai sekarang kita start bersetujulah. Kita dah hidup tahun 2022. 2022. Nombor 1 apa yang kita kena start belajar? Kita kena start belajar berkata tidak. Benda ni memang susah. Untuk kita kata, minta maaf lah, saya tak dapat nak tolong kali ni kan. Kalau kita tengoklah pola dia tu lagi dahsyat daripada kita. Ya, nombor 2, saya rasa kesedaran dan literasi keuangan orang kita ni masih lagi rendah, Farin, awal. Ya, kita masih lagi kadang-kadang tak dapat membezakan antara keperluan dan kehendak. Garis dia sangat halus, kan? Antara benda keperluan dan kehendak ni sangat halus, menjadikan kehendak pun masuk dalam keperluan, keperluan masuk kehendak. Jadi bila tak cukup kehendak tu, kita dah rasa keperluan, kita dah start meminjam. Bila kita meminjam, kita masih lagi amalkan gaya hidup yang sama, bercuti, ke Maldives, ke Hawaii, ke Honolulu. Kawan yang bagi pinjam ni nak keluar daripada Shah Alam pun tak pernah. Betul. Kawan Sarah pun fikir banyak kali kan. Dia lagi dahsyat bercuti. Jadi literasi keuangan orang kita ni sebenarnya sangat masih rendah lah untuk faham tentang itu. Ya. Saya kongsikan jugalah Farin 7 cara nak menolak hutang ni. Saya kongsikan 7 tip lah nak menolak hutang, especially daripada kawan-kawan ni lah yang dekat dengan kita. Nombor 1, bagi alasan sebenar kenapa kita tak boleh bagi pinjam lah. Kita kena cerita lah, minta maaf lah, kita orang pun bulan ni gaji kena potong dan sebagainya. Bagi alasan sebenar. Nombor 2, kita boleh buat, ini satu strategi yang mudah lah bagi lelaki yang dah kahwin. Kita boleh guna apa? Kita boleh guna berselindung di sebalik pasangan. Macam ni, duit gaji aku walaupun handsome kebut, aku ni walaupun handsome, garang, nampak, berat aku beli, tapi gaji aku bini pegang. Jadi ada cara dia sebenarnya boleh juga berlindung di sebalik isteri. Aku kena balik bincang dulu dengan orang rumah ni, sebenarnya nak bagi pinjam kat kau ni. Nombor 2. Nombor 3 apa? Bagi sedikit tempoh masa macam ni, boleh tak dalam minggu depan saya balik, saya bincang balik. Sebab dalam tempoh masa ni kadang-kadang orang ada pilihan-pilihan yang lain. Biasanya begitu. Yang keempat, kita kena ceritakan keberangkalian situasi kita ni sebenarnya sama je bro. Kau tak ada duit, aku pun sebenarnya tak ada duit dah bulan ni nak bayar kereta kan. Yang kelima, belajar menolak dengan tegas. Benda ni perlukan skill lah, tapi tak ramai orang ada skill macam ni. Handsome macam mana pun kadang nak tolak kawan ni benda yang paling susah lah di abad ini. Ya. Yang keenam, saya cadangkan kita tolak tapi kita bantu. Contoh, katalah dia kata dia betul-betul nak beli susu untuk anak dan sebagainya. Petang ni kita sama-sama pergi beli. Kita pergi beli pampers, kita pergi beli susu dan sebagainya. Kita bantu dia dalam bentuk, kita bagi bentuk barang. Dan hari sekali, tuan-tuan dan puan, saya nak cadangkan beginilah ya. Tak semua benda kita boleh bantu orang. Tetapi kalau kita boleh bantu dan ikhlaskan, itu yang paling baguslah. Katalah kita 2,000, macam Farin dia banyak duit. Awak dia banyak duit. Betul. Saya tak pernah ada orang nak pinjam sebab dia nampak teruk ni kan, tak ada duit. Macam Farin dia ada banyak duit. Kalau dia datang dia minta 2,000, saya mungkin boleh bagi RM200, RM20, tak apalah, saya halalkan lah. Tapi kalau Farin nak 2,000, saya boleh bagi 20,000. Farin lain, dia memang kaya. Itu caralah kita nak tolak secara halus lah sebenarnya ya. Ya. Itulah taktik-taktik yang doktor kongsikan tu bila kita dengar macam mudah, tapi kadang-kadang bila kita dengar ayat-ayat tu kita rasa sedih macam tak sampai hati pula. Okey, sebelum kita sambung doktor, kita nak dengarkan kita nak saksikan satu video pengakuan yang dikongsikan oleh rakan wartawan kita Natasha. Jom saksikan. Kita saksikan. Isu hutang sering dianggap remeh dan tidak penting kerana kurangnya ilmu dalam pengurusan wang, terutamanya ketika berbelanja dan dalam menguruskan wang simpanan. Ada sesetengah golongan individu yang berhutang kerana keadaan semasa yang memaksa. Namun, ada juga yang menjadikannya sebagai satu tabiat buruk. Seperti yang dialami sendiri oleh Nurul Farah, 33 tahun, dia akui yang dahulu dirinya merupakan salah seorang yang suka berhutang dan seringkali tidak membayar wang yang telah dipinjam.
Peristiwa tersebut telah memberi kesan yang mendalam buat dirinya yang seringkali ditimpa musibah sekaligus menyebabkan dirinya turut kehilangan ramai sahabat. Sebelum ni memang saya akuilah saya memang seorang yang suka sangat berhutang. Jadi sebenarnya pun hidup saya bukanlah asal daripada keluarga yang senang. Tapi lama-kelamaan tu bila dah mula berkawan, bila dah mula bergaul dengan golongan yang berduit tu, kadang-kadang tu buat saya rasa macam tercabar. Kalau saya ni tak dapat setanding diorang ataupun bila diorang tu lebih daripada saya jadi macam saya tak boleh terima. Jadi masa itulah lama-kelamaan saya mula belajarlah untuk mula meminjam duit daripada kawan-kawan sekeliling, daripada orang ni kadang-kadang saya akan bagi bermacam-macam alasan supaya kawan-kawan saya akan kesian pada saya. Contohnya macam saya tengah dalam kesusahan dan kebanyakannya mereka pula memang jenis yang cepat sangat kesian. Jadi lepas dah mula berhutang tu pula saya dulu memang jenis yang completely akan terus hilangkan diri. Saya akan diamkan diri dan saya akan buat tak tahu langsung tentang hutang saya tu. Tapi lama-kelamaan tu ialah saya sedar macam-macam musibah yang tak diingini berlaku dekat diri saya dalam masa yang sama. Tapi itulah mungkin bila hidup kita berhutang ni, kita sendiri dapat rasa yang hidup kita memang tak tenang lah. Ada je benda yang tak kena. Sebab yelah bila kita berhutang ni, memang ramai yang tak puas hati dengan kita kan. Jadi masa tu memang saya tak salahkan sesiapa. Tapi Alhamdulillah sekarang ni, saya dah lunaskan semua untuk hutang saya yang selama ni saya tertunggak dan saya buat tak tahu. Sebab saya tahu memang saya akui ini memang salah saya sendiri. Salah saya sebab saya tak ukur baju di badan sendiri. Baik, diharapkan kisah tersebut menjadi iktibar kepada kita semua kerana beliau adalah seorang yang gemar berhutang kerana tidak mampu untuk mengawal diri. Tapi akhirnya apa yang beliau katakan tadi, beliau sedar banyak musibah, banyak masalah, tidak tenang apabila terlalu banyak berhutang sebenarnya. Hawa. Ya, betul tu. Pastinya ada. Yalah cabaran-cabaran yang melanda lah selepas tindakan dia tu kan. Okey, dan tadi Dr. Azizul pun dah kongsikan teknik-teknik ataupun skill yang perlu kita ada ni untuk nak tolak. Tapi aduh, berat sebenarnya sebab kita ni baik sangat kot. Susah nak cakap tidak, tak boleh tu. Okey, jadi kalau Mona sendiri dah ada pengalamannya, adakah itu membuatkan Mona serik ataupun mudah lagi untuk rasa kasihan? Macam rasanya semua orang pun akan cakap benda tu, kita akan serik. Tapi bila orang merayu, kan macam doktor cakap tadi lah, merayu kita kena ada skill mengatakan tidak. Tapi rasa macam mungkin akan terkena lagi kot. Sebab kita tak boleh lah, rasa macam kesian kot. Macam itulah. Tapi tak tahulah nak kata serik tu, tak boleh nak cakap serik sebab kita tak tahu kan apa akan jadi in future. Macam tu. Tapi hati-hati tahu Mona, bila awak dah cakap macam ni sekarang, ada orang yang tengok ni, dia akan cari awak lagi. No, cakap no je, no. Okey, kita nak tanya pada Fazli. Fazli, ini ada suatu komen yang cukup menarik di Facebook daripada Daniel Harris. Dia kata, there's a saying, kalau tak bagi hutang, takut hilang kawan. Tapi kalau bagi berhutang, kawan boleh hilang ya. Buat pilihan anda sewajar je. Mungkin Fazli boleh komen tentang pendapat ini. Okay, pasal selalu yang minta hutang kawan ni. Memang betul. Memang betul. Sebab kawan lah, maka dia yang pada rapat dengan kita, dia yang tengok lifestyle kita macam mana dan dia rasa kita macam tak ada masalah apa-apa. Okay, jadi sebab itulah juga dia ada keberanian untuk nak pinjam kita dan kita pula dengan dengan hati yang rasa macam sekarang tak bagi kawan, kalau bagi pula tapi tak tahu bila dapat. Macam tadi doktor cakap kan, kalau boleh ikhlaskan. Ya, memang betul. Sebab ikhlaslah maka kita bagi dia ruang dan peluang untuk berhutang dengan kita. Tetapi dia tidak menghargai dia tidak menghargai diri kita yang bagi peluang dan ruang untuk dia meminjam tu. Contoh macam saya, kalau dalam tempoh 3 tahun tu, kalau bank saya rasa, kalau Along tu dah kena simbah cap merah dah. Marah betul ni. Sabar. Kita sebab saya yakin bukan saya je kan, tapi hampir semua juga kawan-kawan yang mungkin ada pengalaman yang macam ni kan. Jadi kata doktor, kalau boleh ikhlaskan. Bukan kata kita tak nak ikhlaskan. Pada saya lah, daripada saya bagi dia yang lesap dengan duit yang sejumlah sekian tu, baik saya derma pada anak yatim ataupun buat kerja-kerja kebajikan CSR yang insya-Allah saya yakin pahala tu akan lebih banyak lagi. Saya faham apa yang maksud Fazli, sebab kita memang asalnya ikhlas sebab yang diberikan buatkan kita rasa kesian. Tapi yang buatkan ikhlas tu tercabar sikit bila kita dah tengok gaya hidup masing-masing, pergi bercuti sana sini kot. Ini menarik ni. Ada berkaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Fazli tadi. Komen di Facebook oleh AJ Skull and Roses namanya di Facebook ni. Okey,
ada pengalaman yang akan saya ingat sampai mati. Marah dia kan. Dan saya memang tak akan maafkan, tak akan halalkan duit yang dipinjam. Sebab bila minta, cakap tak cukup duit nak bagi makan pakai anak dan sebagainya. Bila tengok dia boleh buat live bagi bantuan banjir kat orang kena banjir, buka cawangan berniaga merata-rata, hire ramai pekerja, boleh fikir logik akal yang dia memang kaki putar. Tak apalah, orang berhutang ni roh akan pending. Selagi orang yang beri hutang ni tak maafkan. Nampak tak bagaimana perasaan seorang yang memberi hutang tapi rasa tertipu. Itulah dia. Dan ini buatkan kita macam tertanya-tanya, adakah mereka ni tak ada rasa malu ke apa, sebab kita pula yang nak meminta, tapi mereka ke sana sini dah berhutang orang ni. Betul. Jadi macam mana Dr. Azizul, adakah mereka ini tiada sifat malu atau bagaimana? Okey, terima kasih Wah. Saya suka tadi balik cerita kita susah nak ikhlaskan. Tapi benda ni betul ya. Kita mungkin bercakap ni lebih mudah daripada nak melaksanakan. Betul, sebab itu saya kata tadi, sebelum kita bagi hutang, maknanya kita kena bagi nilai yang kita boleh ikhlaskan. Dia minta RM2,000. Saya ada RM200 je, saya boleh bagi, tak apalah. Ambil. So kita ikhlaskan. Tapi janganlah kita pun bagi RM2,000. RM2,000 lesap. Kan? Dan memang tidak akan berlakulah benda macam tu. Dan yang kedua yang susah, menjadikan kita agak susah tu, macam awak cerita tadi itulah. Ya? Kalau kita perasan, dia cerita dia susah dan sebagainya, tetapi di dalam dunia sosial media, kita selak dia, gambar dia, mewahnya hidup dia daripada kita. Jadi macam mana kita nak ikhlaskan, kita nak mudahkan gitu. Jadi saya nak pesan ada 4 benda juga yang saya rasa boleh kita pertimbangkan. Kalau boleh orang yang berhutang ni mungkin muhasabah diri jugalah. Ada 4 benda sebelum kita juga nak minta hutang dekat orang ni. Nombor satu, saya nak cadangkan etika bila kita nak buat hutang ni ataupun nak bagi hutang ni. Tanyakan boleh tak kita ni buat perjanjian. Tu susah sebab kawan nak buat perjanjian, kau ni tak percaya kat aku ke apa kan. Tetapi secara akhlaknya, bila kita nak bagi orang pinjam ni kena ada perjanjian. Perjanjian itulah yang paling bagus dan sebagainya. Nombor 2, yang paling bagus ialah apa? Adakan sedikit cagaran macam nilah. Saya ni tak ada duit dan sebagainya, boleh tak saya cagarkan motor Honda Cup saya tu yang 70 tu, boleh tak saya cagarkan letak kat rumah Fadli. Beli kata teruk ni motor ni, buruk sangat ni, tak padan dengan jumlah. Tetapi maksud dia apa? Cari sesuatu benda yang kita boleh cagarkan lah ya. Yang kalau apa-apa yang ni tidak kita boleh, adalah sesuatu tetapi mestilah bawah daripada nilai yang kita nak bagi itulah ya. Yang ketiga, kita kalau kita nak minjam ni, kita tak bolehlah berbohong kepada orang ya. Kadang-kadang orang boleh tengok gaya hidup kita ni ya, gaya hidup kita ni berlebih-lebih dan sebagainya, tak padan dengan kita tu ya. Yang ketiga, kita kalau ada duit, yang keempat, kalau ada duit tu segeralah bayar ya. Kalau kita tak, mungkin kita tak mampu bayar, sepatutnya kita kena bayar dekat dia RM1,000. Telefon dia lebih awal, maklumkan, minta maaf banyak-banyak. Saya sebenarnya bulan ni saya ada RM50 saja. Saya percaya dan yakin orang yang handsome macam Fahri, yang handsome macam Fadli, cantik macam Wah semua ni, dia orang ni orang yang hati baik dan murni. Dia orang kalau tuan-tuan dan perempuan janji nak bayar pun, dia orang dah rasa seronok dah sebenarnya. Daripada terus senyap, sembunyi dan tidak bayar langsung hutang orang ni sebenarnya. Agak-agak kalau dah terlambat tu, beritahulah kita kan. Saya sebenarnya, saya masih okey lagi. Macam mana konsep bank, okey, kita kalau berhutang dengan bank, kita telefon bank, okey, cakap kita tak boleh banyak amount ni, kita refinance balik contohnya kan. Okey, apa salahnya kalau dia telefon kita, dia cakap okey aku tak boleh nak bayar, contohlah dia hutang saya RM5,000. Dia kata, okey aku bayar kau RM500 setiap bulan, boleh tak? 10 bulan dah habis. Ada effort, bukannya langsung senyap. Itu yang bukannya blok ke apa. Ya betul. Instagram, FB, segala media sosial memang dah kena blok dah. Tapi dia bayar RM50, tapi dia punya belanja pula tu. Tapi tak apa juga Farin, saya still okey lagi kalau orang tu kata masih lagi ada effort untuk nak bayar walaupun RM50 kan. Cuma macam you cakap lah tadi, kalau misal kata dia punya lifestyle tu over sangat, kita pun rasa macam sakit hati kan. Betul ni. Marah. Saya nak mencelah pun macam okey tak apa. Teruskan. Tak apa. Kalau Mona pula macam mana bila dah berdepan situasi macam ni, mungkin ada dalam kalangan mereka yang dah pinjam, lepas tu kesal di sini tu, macam mana Mona sendiri macam nak tanganilah supaya tak naklah terlalu marah, supaya macam boleh apakah juga harapan untuk orang-orang meminjam ni? Harapan saya supaya insaf lah, cepat-cepatlah bayar kan. Sebab kita pun ada
ada juga hutang kita kan. Betul. Kita ada our own commitment. Ya. So I rasa macam yalah dah pandai hutang tu bayar kan. Walau tak banyak sikit pun jadi. Sekarang For me lah. situasi ni saya rasa situasi pandemik ni semua orang terkesan. Betul. Jadi semua pun orang ada masalah masing-masing. Even kalau kata saya rasa kalau misalnya kata mungkin bukan pandemik sekalipun semua orang ada komitmen masing-masing kan. Semua orang ada benda yang perlu dilunaskan, tanggungjawab masing-masing. Jadi boleh fikirlah sendiri. Okey, saya nak macam lah. Ini satu situasi yang sangat menarik tau. Selalu orang datang kat selebriti lah. Aku tengok kau pakai cantik-cantik, kereta besar gini-gini, tak kena nak bagi aku pinjam duit sikit pun tak boleh. Tapi dia tak tahu kita ni punya mungkin ada komitmen dan kesusahan. Dia ingat kita ada duit je. So maksudnya kalau kita ni selebriti, public figure, kita ni lagi boleh membantu orang. Maksudnya bukannya kita tak boleh membantu, cuma kita tahu kalau kita dah pernah terkena. So that's macam yang doktor cakap kan, kita sepatutnya kena cakap no. Kena cuba cakap belajar, no. Belajar. Baik. Okey, di penghujung perbincangan ini kita mahukan sedikit rumusan daripada Dr. Azizul dan mungkin saya boleh mulakan sikitlah mungkin rumusan akhir ni. Doktor, orang kata kan hutang budi dibawa mati. Hutang emas dan hutang duit perlu, silakan. Okey, saya tadi bila orang sebut hutang budi dibawa mati, hutang budi jangan sampai makan hati. Hutang budi jangan sampai seksa diri, hutang budi jangan sampai jadi kuli. Ni kita kena ingat sampai bila ni. Pada dia bila berhutang ataupun kita bagi orang hutang, jangan sampai kita buat hutang. Itu antara beberapa benda yang kita kena pastilah, ya. Kita tak boleh elaklah sebab kita ni macam Mona cerita tadi, kita tak akan pernah serik jatuh pada lubang yang sama berkali-kali. Kita tak akan pernah serik. Sebab apa? Sebab kita ni manusia yang beremosi. Beremosi ni maksud apa? Kena tipu dah. Kawan tu tak bayar hutang. Datang pula pelakon andalan ni. Dia menang award. Banyak award ni. Cerita sedih dia lagi dramatik. Ada plot twist sikit. Maka kita pun bagi hutang lagi. Sebab kita manusia yang beremosi. Kita akan bagi. Nah, tahun ini saya nak cadangkan kita belajar muhasabah diri. Dia macam ni. Kalau kita ni orang yang susah nak buat keputusan, selalulah buat keputusan-keputusan yang melibatkan duit ni pada orang kedua. Contoh pasangan kita, tanya kepada dia, macam ni, saya akan bincang dengan buah hati saya dulu, boleh ataupun tidak. Benda-benda macam itulah yang cantik. Yang kedua, minta sedikit masa. Boleh tak saya bagi jawapan besok? So balik tu kita muhasabah diri. Kita mula ingat, aku kalau aku bagi pinjam ni, kan jadi macam Fadli, dia marah sungguh-sungguh dalam kan. Contoh kan. Jadi maksud dia apa? Maksud dia minta sedikit masa, ataupun yang kedua kita letakkan benda tu pada pasangan kita ataupun siapa yang dekat dengan kita untuk buat satu keputusan. Okey, itu satu rumusan yang baik sekali daripada Dr. Azizul. Dah kongsikan kepada kita tip-tip juga kan. Bukan saja kepada mereka yang berhutang lah, kepada kita yang nak memberi ni. Ada cara-cara dia. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada tamu-tamu kita di studio. Mona Allen, Fazli Zainal dan juga Dr. Azizul sebentar saya tadi yang berada dalam talian. Terima kasih ke semua tetamu-tamu kita pada hari ini. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Okey, baik.